السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kuliah tafsir kita, dan pada waktu ini saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang membincangkan ayat 132 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibah yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ikhwati fillah, kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan bagaimanakah para sahabat diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam kisah yang berlaku kepada Ibnu Umar, kisah yang berlaku kepada Ibnu Khattab, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila melihat keadaan Rasulullah SAW berbaring di tempat yang amat dhaif, yang amat zuhud, berbekas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beralaskan kerikil sahaja. Ketika Nabi SAW mengilah, iaitulah bersumpah untuk tidak bersama dengan para isterinya. Nanti kita akan lihat perkara ini dalam surah yang lain, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Nabi SAW telah pun bersabda kepada Umar yang melihatnya dalam keadaan menangis itu, aw fi syakkin anta ya ibn al-Khattab, ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Apakah engkau berada dalam keraguan, wahai putra al-Khattab? Mereka itu merupakan golongan yang disediakan berbagai kenikmatan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Akhirat besok tiadalah tempat untuk mereka. Dan Nabi juga telah mengingatkan kita terhadap prinsip hidup dunia ni, inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu min zahratil hayatid dunya. Qalu wa ma zahratud dunya ya Rasulullah? Qal barakatul ard. Sungguhnya yang paling aku takuti di antara fitnah-fitnah yang akan menimpamu, wahai umatku sekalian, bila Allah membuka pintu kesenangan, bunga kesenangan harta dunia ni. Mereka bertanya, maksud bunga kesenangan itu wahai Nabi? Jawapan Nabi SAW, itulah segala anugerah ni. Jadi di surah Qatada dan Suddi mengatakan bahawa zahratul hayatid dunia artinya perhiasan hidup dunia. Macamlah bunga yang cantik, tapi cantiknya itu tidaklah mekar lama, tidak bertahan lama, letak dalam pasu, kemudian nanti dia akan layu. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Tapi sebelum itu berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, yang Nabi sering puji dengan bacaan Qurannya. Ubay bin Ka'ab ni berkata, janganlah kamu diperdayakan oleh dunia ni sebagaimana yang telah menipu orang-orang kafir, terutamanya mereka lalai melihat ukuran kedudukan di sisi Tuhan dengan anugerah harta tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab telah berkata, man lam ya'tas bi'izzillah naqatat nafsuhu hasarat. Sesiapa yang tidak berbangga dengan anugerah Allah SWT, maka jiwanya akan sentiasa kecewa. Wa yutbi basarahu fima fi aydin nas saqulah huznuhu. Sesiapa yang sibuk melihat anugerah Allah kepada golongan kafir, terutamanya dengan kemewahan, kesenangan, pakaian, gaya hidup, lalu kesedihannya akan sentiasa menebal. Wa man dhanna anna ni'matallah bi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi faqad qalla ilmuhu wa hudira 'azabuhu. Seorang yang menyangkakan bahawa nikmat Allah itu terletak pada pakaian, makanan, minuman, maka setakat itu sahaja sungguhnya ilmu yang telah menjadi sedikit, dan azab akan berada di hadapan biji matanya. Azab itu dihadirkan di hadapan dirinya. Ini satu amaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengukur kehidupan dunia itu hanyalah kepada
apa yang nampak, keterampilan seseorang, kedudukannya, tidak sepatutnya seperti itu seorang Islam merendah-rendah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan lebih menakutkan dalam satu hadis riwayat Daruqutni, man qara al-Quran fa dhanna anna ghayrahu qad utiya khairan mimma uti faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Rasulullah mengatakan ini bukan hadis mauquf ke atas seorang sahabat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam kenyataan ini, siapa yang diberikan Al-Quran lalu dia menyangkakan ada orang lain mendapat satu habuan lebih hebat daripada Quran yang diberikan Allah kepadanya, sebenarnya dia telah menghina apa yang Allah agungkan. Maka inilah peringatan kepada setiap manusia, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wajhin khusus. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah ni perlu diambil mengikut kepada panjangnya masa selagi Quran ini dibaca, bukannya khas untuk satu zaman turunnya semata-mata. Jadi Allah perintahkan kepada orang beriman ni supaya menghayati bahawa dalam hidup ni anugerah bukan selama-lamanya bererti rasa sayang Allah dan kasih padanya, dan menahan satu nikmat diberikan kepada seorang bukan tandanya Allah benci. Nanti kita lihat dalam surah Al-Hijr, bila Allah SWT ingatkan Nabi Muhammad SAW tentang Quran yang diberikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim la tamuddanna 'ainayka, dan sungguh kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, iaitu Al-Fatihah dan Quran yang agung, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada mereka. Jadi demikianlah apa yang disimpan Allah SWT bagi Rasulnya di akhirat ternyata lebih besar, tidak terbatas, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini pernah kita bincang dalam surah Duha yang lalu ketika mentafsirkan juz amma. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan kepadamu kurniaan dari sisinya dan kau akan menjadi puas. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, fa itu Allah mengingatkan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kemudian datang perintah Allah SWT, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dan suruhlah, perintahlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Maksudnya selamatkanlah mereka daripada azab Allah SWT dalam mengerjakan salat, sabarlah engkau dalam mengerjakannya. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, perkataan digunakan oleh Allah SWT di sini, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ahlaka kalau ditinjau dari sudut masa turunnya hanyalah terbatas kepada isteri Nabi SAW yang ada pada waktu itu, kerana ayat ini merupakan ayat Makkiyah, Khadijah radhiyallahu anha dan beberapa orang puteri Nabi SAW, dan bersama dengan Nabi pada masa itu adalah Ali bin Abi Talib yang baginda jaga sebagai menghargai jasa Abu Talib menjaganya sebelum itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut kata bahasa itu sendiri, lihatlah dalam kamus tuan-tuan, contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, ahlak ini mencakupi keluarga yang besar. Jadi perintah tersebut berlanjutan sepanjang hidup Nabi SAW dan kepada kita semua. Artinya mencakupi keluarga Nabi SAW, termasuk semua isteri baginda dan keluarga dan cucu cicit Nabi SAW. Bahkan ada setengah ulama yang memperluaskan maksud ahlak ini mencakupi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nanti ada peluang kita lihat dalam surah Hud, bila Allah menjelaskan kepada Nabi Nuh, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Nabi Nuh telah ditegur oleh Allah SWT bila dia mohon keampunan untuk puteranya. Adalah penilaian para ulama sama ada putera tersebut putera kandung ke, anak lelaki tiri ke. Tapi yang pentingnya, bila Nabi Nuh mohon keampunan untuk puteranya itu, Allah SWT telah jelaskan dia bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Dia bukan puteramu hai Nuh, kerana dia tidak beramal saleh. Kalaulah begini maksudnya tuan-tuan, semua yang beramal saleh dinilai masuk dalam keluarga Nabi SAW. Dan kerana itu juga Salman Al-Farisi yang tidak memiliki sebarang hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan orang Arab pun, yang datang dari Parsi ini, pernah Nabi SAW sebut Salman daripada keluarga kita, Salman Ahlul Bait. Salman juga merupakan seorang daripada Ahlul Bait, kerana ukuran bukan pada darah daging semata-mata, tapi ia kepada keimanan dan kesalehan sahabat yang mulia ini. Lagi kita lihat dalam ayat yang digunakan Allah SWT di sini, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wastabir, istabir
Dia perkataan isbir. Isbir maknanya sabar. Jadi penambahan ta dalam bahasa Arab, pada setiap penambahan itu mengandungi makna penekanan, makna yang lebih kuat. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk lebih bersabar mengerjakan salat, kerana salat yang wajib, walaupun 5 waktu sahaja ke atas Nabi SAW, tapi Nabi juga diwajibkan untuk salat pada waktu malam. Bagi Nabi, salat malam tahajud merupakan satu yang wajib. Jadi tentunya memerlukan kesabaran dan ketekunan yang melebihi apa yang diwajibkan ke atas umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ni, Zaid bin Aslam berkata bapanya pernah memberitahunya bahawa saya dan juga Yarfa pernah malam di rumah Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar ni memiliki waktu yang khas pada waktu malam, sebahagian malam untuk bangun salat. Dia tentunya akan bangun untuk menggerakkan keluarganya. Tiba-tiba pada malam itu nampaknya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mungkin terlambat bangun. Kami menyangkakan dia tidak bangun. Tiba-tiba dia bangun juga. Dia membacakan ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Terus digerakkan anak-anaknya. Dan Sayyidina Umar ni terkenal dengan usahanya untuk merenjis air ke muka isteri bagi membangunkannya untuk qiyamul lail, mengajaknya untuk bangun menajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis riwayat Ibn Majah dan juga yang lain, rahimallahu rajulan qama min lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abat rasha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba rashat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada waktu malam untuk salat, sebahagian malam untuk tahajud. Dia bangun, dia gerakkan isterinya untuk salat, maka salatlah isterinya. Kalau isterinya tidak bangun juga, dia ambil air renjis dengan lemah lembut kepada isterinya supaya dia bangun juga. Dan Allah merahmati pastinya seorang perempuan yang bangkit waktu malam untuk munajat kepada Allah SWT, berdoa kepadanya, maka dia menggerakkan suami. Bila suami gagal untuk bangun, dia renjiskan air lemah lembut kepada suaminya supaya dia pun bangkit juga untuk mendapat kelebihan waktu malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kalaulah bapa kepada saudara ni pergi musafir lama sebulan, katalah pergi menunaikan ibadah haji. Lepas sebulan kita pun tunggulah kat airport, turunlah ayah yang sudah botak kepala ini kerana tahallul. Dia bersyukur daripada haji, ya Allah, bersihnya wajah orang pulang daripada haji, daripada umrah. Berlarilah semua mengejarnya, peluk ayah sekuat-kuat. Kan tuan-tuan, ayah yang saleh, yang banyak mendoakan untuk kita, yang banyak mendorong kita hingga jadi manusia pada hari ini. Itu kalau ayah yang kita sayangi panggil lah tuan-tuan. Tapi Allah SWT panggil, kita tidak pergi. Patut tak tuan-tuan? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Serulah keluargamu kepada salat, sabarlah untuk menghadapinya. Susah salat ni. Siapa kata senang salat? Tengah buat satu benda, tiba kena salat, azan berkumandang. Maka ajarlah anak-anak kita untuk menghormati seruan ni tuan-tuan. Kuatnya umat ini bila mereka, seperti disebut Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, umat ini kuat bila salat itu amat dihargai, dilihat penting sangat mengatasi benda-benda yang lain. Macam mana penting urusan dunia, macam ditulis di dinding masjid. Lagi penting macam-macam panggilan, dan panggil ilahi lebih penting. Benar, kalau banyaklah iklan seperti ini di masjid, ditayangkan di tempat-tempat, semua orang berfikir untuk jadi baik lah tuan-tuan. Media penting untuk kita mengajar manusia pada kebaikan. Walaupun ada satu kalimah, hebat panggilan manusia, hebat lagi surat ilahi. Kan apa ditulis di dinding masjid itu? Mengingatkan supaya matikan handphone, tak supaya Jumaat dan sebagainya. Ada satu kisah yang menarik disebut oleh Syekh Muhammad Tawali Syarawi dan tafsirnya. Rezeki Allah SWT dijanji olehnya. Ada seorang sahabat dia semayang. Lepas dia semayang ini terus balik, kelang kabut dia bangun. Rasulullah panggil dia, Az-Zuhdan fina. Nabi tanya, adakah kamu nak jumpa aku pun berkira-kira? Jumpa sekejap terus balik. Nabi tegur, nampaknya sahabat ni seorang mukmin, bukannya munafik. Habis semayang terus bangkit untuk beredar. Nabi panggil dia. Nabi tahu dia seorang mukmin, cahaya iman bersinar pada wajahnya.
Adakah kamu nak jumpa aku kira-kira, kenapa tak duduk dulu, zikir dulu pas sembahyang, jumpa dengan aku, dengar aku bercakap, berkuliah, lepas tu baliklah. Dengan keberatan akhirnya dia terpaksa mengaku kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, li zawja bil bait tantazir thawbi hadha litusalli fi. Wahai Rasulullah SAW, sebenarnya saya balik ni bukanlah tak nak lihat wajah Rasulullah macam golongan munafiqun, agaknya kata beliau, tapi saya balik Rasulullah SAW kerana baju yang ada ni satu saja yang kami share bersama-sama. Isteri saya menanti untuk memakainya pula bagi salat. Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Lihat, nampak? Lalu akhirnya dia pun dibenarkan Nabi untuk beredar. Nabi SAW mengajarnya untuk kalau nak cepat sangat membacalah tasbih, tahmid dan juga takbir 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kalau dah nak cepat sangat pun, ingatlah Allah dengan 3 tasbih, takbir dan juga tahmid dan takbir ini. Dia pun pergi. Di balik rumah dia cerita pada isteri, tadi Rasulullah SAW tahan abang. Lalu sahabat bertanya, abang terpaksa cerita. Lalu isteri yang mulia, yang hebat, yang salihah ini, sahabiah yang hebat, jalilah ini berkata, adakah abang mengadu tentang anugerah Allah yang seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi maknanya menceritakan kekurangan seperti ini seolah-olah tanda kita tidak rida atas kurniaan Allah. Ya Allah, isteri yang salihah macam ni, kalaulah ada keliling kita kan best, tuan-tuan. Isteri kata, janganlah, tak patut abang cerita. Janganlah cerita kelemahan kita. Bukan kita minta pada manusia, kita minta pada Allah. Abang Nabi sembahyang, adalah rezeki untuk kita. Soalah gitulah tuan-tuan, ni ayat yang sedang kita bincangkan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kamu sembahyang, nanti kamu akan ditambah rezeki. Jangan kamu ingat kamu sembahyang, rezeki kamu berkurang, kamu terpaksa berhentikan perniagaan, kamu akan hilang peluang. Tidak, rezeki bukan berada di tangan manusia, tapi di tangan Allah SWT. Dengan syarat kamu memahaminya. Rezeki ini mengejar kita macam bayang-bayang mengikuti kita ke mana saja kita pergi. InsyaAllah kita akan lihat hadis yang berkaitan, menyokong apa yang sedang kita bincangkan ini. Ini akan kita bincangkan tentang kehidupan para sahabat yang wajar kita contohi dan salafus salih. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.